اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. صدق الله العظيم. Dan bertanyalah kepada mereka, wahai Muhammad, mengenai penduduk bandar yang letaknya di tepi laut semasa mereka melanggar larangan pada hari Sabtu. Ketika datang kepada mereka pada hari Sabtu itu, ikan-ikan yang menjadi cubaan kepada mereka, yang kelihatan timbul di muka air. Sedang pada hari-hari yang lain, ikan-ikan itu tidak pula datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka dengan cubaan itu, kerana mereka sentiasa berlaku fasik. Dan ingatlah, ketika segolongan di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazabkan mereka dengan azab yang amat berat? Orang-orang yang memberi nasihat itu menjawab, nasihat itu ialah untuk melepaskan diri dari bersalah kepada Tuhan kamu dan supaya mereka bertakwa. Maka tak kala mereka merupakan, tidak menghiraukan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang daripada perbuatan jahat itu. Dan kami timpakan orang-orang yang zalim dengan azab seksa yang amat berat, disebabkan mereka berlaku fasik derhaka. Maka setelah mereka berlaku sombong takabur, tidak mengambil indah kepada apa yang telah dilarang mereka melakukannya, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Masih lagi dalam penceritaan Al-Quran tentang kisah Bani Israel, kejahatan-kejahatan dan pelanggaran hukumnya, kedegilan mereka, kesombongan mereka, dan juga kekufuran mereka. Untuk menunjukkan kekufuran itu bukanlah perkara yang baru. Bagi menghiburkan Nabi SAW dalam menghadapi kerana kaumnya, kaum Quraisy, dan bagi menceritakan watak sebenar kelompok golongan Yahudi, bukan golongan yang kafir. Ini watak mereka, ini cara hidup mereka, dan ini kesudahan dan juga akibat yang akan menimpa mereka di dunia, apatah lagi di hari akhirat kelak. Ayat yang kita bacakan ini, iaitu bermula ayat 163 sampailah 166, yang masih lagi dalam surah Al-A'raf, juzuk yang ke-9, menceritakan kisah kedurjanaan Yahudi. Sebagaimana sebelum ini kita telah menceritakan bagaimana sewaktu mereka diperintahkan oleh Allah bagi memasuki Baitul Maqdis, mereka telah melanggar peraturan dan perintah Allah. Sesudah mereka menang, mereka sombong. Dan mereka menukar perintah Allah supaya menyebut perkataan hittah, yakni keampunan, kepada perkataan hintah, yakni harta benda, ataupun disebut sebagai gandum.
Dan mereka juga telah melakukan kejahatan-kejahatan yang lain sehinggalah mereka ditimpa dengan penyakit taun yang menyebabkan kematian mereka. Sesudah menang kemudian dapat kemenangan, sesudah menang kemudian dapat kematian, maka ini musibah. Kerana seorang yang menang ingin menikmati hasil kemenangannya untuk satu tempoh sekurang-kurangnya. Namun begitulah golongan-golongan yang kafir, tidak akan menikmati nikmat dunianya. Tidak akan menikmati nikmat yang didapat kerana kekufurannya pada Allah. Sebab ia menjadi ingatan kepada kita bahawa nikmat yang kita perolehi daripada kurnia Allah, kalau sekiranya kita melakukan maksiat, kita tidak akan merasai nikmat itu dalam tempoh yang panjang. Melainkan kita akan dibinasakan oleh Allah SWT. Dan yang menanti azab di hari akhirat kelak lebih dahsyat. Maka Allah Ta'ala cerita lagi kisah penderhakaan mereka melalui kisah pemburuan ikan pada hari Sabtu. Secara umumnya, sebelum kita masuk penafsirannya secara detail, kisah ini menceritakan, atau ayat yang kita baca daripada 163, 166, menceritakan tentang penduduk sebuah negeri. Penduduk sebuah negeri yang bernama Ailah. Dan negeri itu di antara Mesir dan Hittim, Mesir dan Filistin. Jadi perkampungan tengah-tengah tadi yang berada di tepi pantai, di tepi laut. Yang majoriti ataupun penduduknya bekerja sebagai nelayan. Dan jumlah mereka seramai 70,000 orang. Ini secara gambaran yang disebut oleh ulama sejarah tentang keberadaan kedudukan mereka. Itu kawasan bernama Ailah antara Mesir dan Hittim, Mesir dan Filistin, berada di tepi pantai dan jumlah penduduk mereka ini ialah seramai 70,000 orang. Dan mereka terbahagi kepada 3 golongan. Satu golongan yang patuh beragama pada Allah. Satu golongan yang agak suam-suam kukuh. Okeylah. Satu golongan lagi terkenal dengan derhakanya kepada Allah. 3 golongan. Di mana pada asalnya Allah Ta'ala memberikan kepada orang Yahudi kemuliaan hari, iaitu hari Jumaat. Tetapi sebagaimana biasa orang Yahudi, mereka suka mengubah perintah Allah. Diberikan kepada mereka hari Jumaat, lalu mereka mengubahnya menjadi Sabtu. Sama sebagaimana orang Kristian, diberikan kepada mereka hari Jumaat, lalu mereka ubah menjadi Ahad. Maka umat Islam diberikan hari Jumaat sebagai hari kemuliaan mereka, maka orang Islam mempertahankan hari Jumaat. Sehingga disyariatkan solat Jumaat. Dan kerana itu kita tengok dalam 3 agama ini, maka lihat bagaimana hari Jumaat dengan meriahnya solat Jumaat. Yang asalnya Jumaat ini diberikan pada Yahudi dulu. Yahudi tak nak, engkar dan enggan dan selalu mengubah perintah Allah. Lalu mereka memilih Sabtu. Kerana mereka suka untuk memilih mengikut pilihan nafsu mereka. Mereka merasakan Sabtu lebih baik. Dan mereka rasa pilihan mereka lebih baik daripada pilihan Allah. Itulah kelompok yang tidak mau beriman pada takdir Allah. Yang sentiasa merasakan pilihannya lebih baik daripada apa yang Allah takdirkan. Manakala orang Kristian pula, waktu diberikan hari Jumaat, dan mereka turut mengikut cara Yahudi. Oh, kalau Yahudi boleh ubah, kami pun nak ubah. Supaya kami juga nampak keistimewaan. Lalu mereka mengubahnya hari Ahad. Akhirnya hari Ahad tak ramai pergi gereja, hari Sabtu pun tak ramai pergi makbad. Maka hari Jumaat Allah beri kepada umat Islam. Kata Nabi SAW, kita umat terakhir, tetapi diberi hari yang paling awal. Itu kalau kita kira memang Jumaat dulu. Jumaat, Sabtu, Ahad. Kita tak akan bilang Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, kemudian Jumaat. Kita hari terdekat. Jumaat dulu. Sabtu, Ahad. Umat Islam dibangkitkan kemudian, tetapi mendapat kemuliaan hari Jumaat awal. Umpama kita naik kapal terbang, kita naik last sekali, tapi duduk depan sekali. Business class. Mereka naik awal sekali, tapi mereka memilih duduk economy class. Umpama dia. Kita first class. Depan sekali. Walau naik belakang. Walau naik lambat sekali. Allah muliakan umat Islam. Baik. Kesilapan mereka bermula daripada mereka ubah hari. Maka kerana mereka mengubah hari dengan takwil yang sendiri, maka Allah mengharamkan mereka bekerja hari Sabtu. Mereka kata tak apalah. Kami akan ambil Sabtu dan kami akan ibadat lebih hebat. Lebih hebat daripada tuntutan ibadat hari Jumaat. Dan mereka mengharamkan diri mereka bekerja. Mengharamkan diri mereka bekerja. Dan Allah mengharamkan disebabkan perbuatan mereka itu, maka Allah haramkan pekerjaan. Baik. Kamu tak nak kerja, kami haramkan pekerjaan tersebut. Kononnya mereka nak tumpukan untuk ibadat.
maka Allah haramkan mereka bekerja. Pada hari Sabtu. Dan Allah Ta'ala menguji mereka. Oleh kerana mereka nelayan, ketika mana mereka berada hari Sabtu, ikan-ikan tadi memenuhi permukaan laut. Sehingga tidak nampak laut dek banyaknya ikan. Kan ikan-ikan ini kata Allah syura'an. Syura'an yang berada pada permukaan air sehingga dia menutup air. Bayangkan banyak ikan, tutup air, nampak ikan ni. Macam air tu tak ada. Banyak. Tiba-tiba bila datang sahaja hari Ahad, lalu ikan itu tenggelam, tidak jumpa walau seekor anak ikan. Hari Sabtu, hari di mana mereka telah mengatakan kami akan ibadat sungguh-sungguh, sebab tu kami pilih hari Sabtu. Kami takkan kerja, maka Allah haramkan mereka daripada bekerja. Penuh ikan. Bila hari Ahad, tak ada ikan. Lalu mereka berfikir bagaimana caranya. Lalu datang iblis. Sebagaimana biasa, kejahatan berpunca dari iblis. Kejahatan berpunca dari iblis. Iblis yang mengilhamkan atau menunjukkan pada manusia jalan-jalan kejahatan. Bila seorang meninggalkan perintah Allah, maka iblis dengan mudah mengajar mereka kejahatan. Lalu kata iblis, kamu dilarang untuk berburu hari Sabtu. Tapi tidak salah kalau sekiranya kamu buat dulu kolam, biar ikan itu terperangkap sehingga dia tak mampu keluar, lalu kamu ambilnya hari Ahad. Asalnya ialah ada perbuatan seorang di kalangan mereka. Bila datang saja hari Sabtu, dia ambil ikan seekor tapi dia tak ambil lagi, dia ikat dekat ekor, kemudian dipacokkan kayu, dia lepaskan ikan tu dalam laut. Ikan tu masih bergerak tapi tak boleh lari ke mana kerana ekornya sudah diikat. Bila datang hari Ahad, dia pun tarik, dia ambil dibakar. Bila dibakar, ikan bakar ni kan baunya kuat. Bau kuat. Lalu orang kampung kata, ni macam bau ikan. Biasa hari Sabtu mana, biasa hari Ahad mana ada bau ikan. Memang tak ada ikan hari Ahad. Mereka tengok seorang sedang makan ikan. Lalu kata mereka, kamu pasti nanti akan kena azab. Jiran dia yang nampak ni, jiran dia kata, kamu pasti akan diazab oleh Allah. Tapi dia buat hari kedua pun, buat kali kedua pun tak kena. Tak kena pun dia. Buat jugalah. Maka 2 orang buat. Kemudian 3 orang buat. Mula beramai-ramai buat. Akhir sebahagian mereka mula menggali kolam. Gali kolam lah sebab kita tak tangkap hari Sabtu. Seolah-olah helah ini belum kena azab. Sebab Yahudi kebodohan dia, bila dia buat maksiat, dia nampak tak kena azab, maka dia kata tak kenalah tu. Orang beriman tahu. Azab itu sebahagian Allah tempoh dan tangguhkan. Bukan tak kena. Kerana setiap maksiat tidak akan terlepas dari azab Allah. Melainkan kita taubat dengan taubat nasuha. Itu pun mungkin Allah datangkan juga kafarahnya. Tapi dosa tidak akan dilupakan. Al-ismu la yunsa. Al-birru la yabla. Dosa tak pernah dilupakan oleh Allah. Dan kebaikan tidak pernah akan binasa. Maka orang Yahudi menyangka, dah tengok 2-3 orang buat tak kena pun azab, mereka mula buat lebih besar, sehingga sebahagian mereka menjualnya. Akhirnya datanglah bala Allah Ta'ala. Allah mengazab mereka, menukarkan orang-orang muda di kalangan mereka menjadi monyet-monyet. Dan orang tua di kalangan mereka menjadi babi. Baik, ini khulasah cerita, tapi di dalam cerita ini masih banyak cerita. Banyak pengajaran-pengajaran. Baik, kita lihat penafsirannya, itu gambaran kisah umum supaya kita faham. Kata Allah, was'alhum. Wahai Muhammad, tanya pada mereka. Tanya ni bukan tanya nak tahu, tanya untuk menghina mereka. Kamu tak ingat dulu? Ingat tak kamu dulu Yahudi? Kejahatan kamu. Yahudi tercengang sebab kisah ini mereka sembunyikan. Sebab tidak diketahui oleh mana-mana orang bahawa mereka pernah ditukar jadi monyet dan babi. Sebab ini kan aib. Mereka nak tunjuk watak orang yang righteous, yang tak bersalah, yang beragama. Mereka nak tunjuk mereka ini ialah mutadayyin, beragama semenjak dulu. Mereka orang yang righteous semenjak dulu. Tak, mereka ada rekod-rekod hitam yang tak mungkin boleh dilupakan. Sebab kesalahan-kesalahan itu tidak pernah mereka ambil iktibar, jauh sekali mengaku salah. Tak pernah. Apa pun Yahudi buat yang berupa dosa dan maksiat, mereka tak pernah kata itu maksiat dan dosa. Bahkan mereka sentiasa menganggap itu bagus, tak salah. Sebab itu Rasulullah SAW diwahyukan oleh Allah. Padahal cerita ini disembunyikan. Tiba-tiba bagaimana Rasulullah tahu? Maka ini mukjizat.
Wahai Muhammad, tanya pada mereka anil qaryah, tentang negeri. Qaryah ni kalau kita tengok komus, secara literal maknanya qaryah, rifun, kampung. Tapi itlaq qaryah dalam Quran memberi maksud negeri atau Madinah. Qaryah. Sebab itu Mekah dinamakan sebagai ibu kepada kampung, Ummul Qura, ibu kepada segala kota. Kata Allah, wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka, tentang kepada Yahudi, tentang negeri allati kanat hadiratal bahr, yang berada di pesisir pantai. Di negeri ini berada pesisir pantai. Iz ya'duna fis sabt, ketika mana mereka melanggar larangan hari Sabtu. Apa larangannya? Ista'cihim, ketika mana datang kepada mereka hitanhum, ikan-ikan mereka. Allah Ta'ala nak beritahu ikan tu datang pada mereka. Dek jinaknya ikan dan besarnya ujian Allah pada mereka. Kita datang jumpa ikan, bukan ikan datang jumpa kita. Hatta nak ke pasar pun kita kena pergi. Ni ikan ni kata Allah datang jumpa mereka. Seolah-olah macam tangkap, umpama macam tu. Yaum sabtihim, pada hari Sabtu mereka. Syura'an, kataan syura'an artinya berada pada permukaan sehingga menutup laut. Yang saya sebutkan tadi, keadaan ikan-ikan tadi zuhir di atas permukaan air sehingga tak nampak ada air, nampak ada ikan je. Bayangkan banyak ikan. Banyak ikan. Ini bukan kolam kecil, tuan-tuan. Ini laut. Keluar belaka ikan merah, keluar belaka ikan cencaru, ikan kembung. Yang kita lah ikan kembung ni. Ni ikan selayang, ikan besar-besar semua keluar ni. Mereka teruja melihat. Kerana ini harta mereka sebagai orang yang bekerja sebagai nelayan. Kata Allah, wa yawma la yasbitun, tapi pada hari yang bukan Sabtu, la ta'tihim, ikan langsung tak ada. Langsung tak ada walaupun sekecil, walau nak ikan. Cucu ikan pun tak ada. Memang tak ada betul. Allah uji mereka. Kadzalika, demikian itu. Nabluhum, kami menguji mereka. Bima kan yafsukun, ujian ini datang sebab mereka fasik. Artinya kita dapat memahami ujian Allah ni dua sebab. Ujian Allah kerana untuk uji iman dia. Maka Allah jadikan setiap ujian bagi menambah kekuatan iman. Ada ujian Allah kerana fasik orang tu. Maka datang ujian itu bagi menambah kefasikan. Sebab itu perhatikan ujian yang datang pada kita. Apakah selepas kita melalui ujian, maka iman kita bertambah? Maka ujian itu ialah ujian keimanan. Atau selepas ujian fasik kita bertambah? Maka itu ujian kefasikan. Yang melanda, yang berlaku kepada golongan penderhaka pada Allah. Khususnya Yahudi. Wa idh qalat ummatun. Tiba-tiba ketika mana larangan itu dilanggar, ada satu kelompok berkata. Ini yang saya sebut tadi, penduduk negeri tadi yang berjumlah 70,000 terbagi pada 3 kelompok. Kelompok pertama berkata, wa idh qalat ummatun minhum, berkata sekelompok di kalangan mereka, lima ta'idhuna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum azaban syadida. Kelompok inilah kelompok yang tidak mahu mencegah kemungkaran, tetapi mereka juga tidak melakukan kemungkaran, mereka golongan yang diam. Yang cegah dalam hati je. Lalu mereka tegur orang-orang yang mencegah kemungkaran secara verbal, secara terang, secara jelas. Kenapa kamu duk beritahu pada dia? Ni golongan tak dengar kata ni, tunggu azab, tunggu celaka datang je. Tak payahlah nak nasihat dia, memang tak makan nasihat. Ni tak makan saman orang ni. Orang ni memang tunggu masa untuk diazab oleh Allah, untuk dibinasakan oleh Allah. Kenapa kamu masih nasihat golongan-golongan ini? Sia-sia kamu nasihat. Golongan ini golongan yang membenci hati. Dan mereka tak nak nasihat secara terang-terangan. Sebab mereka menganggap golongan ini sudah musnah. Ini golongan yang melanggar larangan berburu, menangkap ikan hari Sabtu. Lalu berkata orang-orang yang menegur mereka, kalangan orang yang beriman. Wa qalu, orang-orang yang beriman berkata, ma'ziratan ila rabbikum. Ini sebagai tanda bahawa kita ini tak ada kena-mengena dengan perbuatan ini. Ma'zirah ini kita punya excuse. Kita tak terlibat. Sebab itu kita cegah kemungkaran. Supaya kita tahu apa tujuan kita cegah kemungkaran. Menunjukkan kita tak terlibat benda tu. Dan kita pun tak mau terlibat. Dan kita pun tak suka. Sebab itu kita cegah kemungkaran. Kalau orang tak cegah kemungkaran, lalu mengambil sikap berdiam diri, barangkali dalam diam-diam mereka suka. Atau mungkin barangkali dalam diam-diam mereka tak suka. Oleh kerana ihtimal keberangkalian itu semuanya wujud.
masih belum menzahirkan nilai iman seseorang. Maka sebab itu kami secara verbal, secara mulut, zahir kami kata ini mungkar. Kenapa kamu buat? Kenapa kamu langgar perintah Allah, larangan Allah? Kenapa berburu hari Sabtu sedangkan Allah mengharamkan kita berburu hari Sabtu? Bekerja hari Sabtu, kita mesti beribadat. Kamu juga yang memilih hari Sabtu ini. Kenapa? Tidakkah kamu takut azab Allah, kemurkaan Allah? Allah datangkan kepada kamu laknat Allah. Tidakkah kamu takut? Golongan ini terus berkata. Sampai peringkat orang ni tak dengar, lalu mereka membina tembok. Baik, kalau kamu tak nak dengar kami cakap, kita berpisah hari ni. Lalu negeri tadi, golongan-golongan yang beriman 1/3 yang beriman, buat satu tembok. Dan ada satu pintu je untuk mereka keluar masuk. Supaya kerana mereka tak mau terlibat, mereka takut Allah azab mereka. Bukan sekadar mereka mencegah, bahkan mereka lari diri daripada golongan ini. Dan ini yang disebut oleh Allah. La taq'udu ma'hum innakum idzan mithluhum. Jangan kamu duduk bersama orang buat maksiat. Kalau kamu duduk, kamu seperti mereka. Walaupun kamu tak setuju. Yang ini seperti mereka, kamu akan jadi seperti mereka. Atau mendapat azab seperti mereka. Maka golongan beriman ini kata, kami cegah ma'ziratan ila rabbikum. Sebagai tanda bahawa kami ini ada alasan di sisi Tuhan kami. Kan ini perintah Allah. Dan wala'allahum yattaqun. Kami amat mengharapkan mereka ini akan datang rasa takut pada Allah. Sebab tuan-tuan, kita kalau tegur orang, kita tak tahu hidayah datang bila. Bukan maksud kalau orang tak dengar hari ni, esok dia tak dengar. Mungkin dia akan dengar satu hari nanti. Lalu peringatan ini terus disebut. Falamma nasu ma dzukiru bih. Dan bila mana orang-orang yang diberi peringatan supaya jangan melanggar peraturan Allah, perintah Allah dengan bekerja hari Sabtu, menangkap ikan yang dilarang kamu tangkap pada hari Sabtu. Mereka buat tak endah sahaja. Ini kerana mereka nampak tak ada azab pun kena. Maka mereka bukan sekadar makan, mereka dah tangkap ikan tadi secara terang-terangan untuk dijual di pasar-pasar. Ya, mereka masih tidak menangkap hari Sabtu, tapi mereka membina kolam atas cadangan iblis. Maka ikan ini memenuhi kolam lalu mereka tutup salurannya, bila sampai hari Ahad mereka menangkap sebesar-besaran. Lalu mereka menjualnya. Di mana peristiwa ini berlaku pada zaman Nabi Allah Daud AS. Dan Nabi Allah Daud tahu mereka buat. Maka Nabi Allah Daud melaknat mereka. Moga Allah melaknat mereka, kata Nabi Daud AS. Kerana siapapun, bila berlaku kemungkaran pertama, kita zahirkan kebencian, kemarahan kita. Itu pasti. Walau kita jauh dari mereka. Kalau kita tahu itu kemungkaran. Kemungkaran yang jelas. Bukan kemungkaran individu yang mungkin dilakukan seorang-seorang. Ini bila satu kampung ni bersepakat. Secara jelas-jelas terang-terangan melanggar perintah Allah. Maka Nabi Allah Daud melaknat mereka. Kata Allah, bila mereka tidak mengambil endah apa yang telah diberi peringatan. Anjainal ladzina yanhauna 'anis su'. Kami selamatkan orang yang mencegah kemungkaran. Wa akhadnal ladzina zalamu. Dan kami timpakan azab kepada orang yang zalim. Bi'azabin ba'is. Dengan azab yang paling menghinakan. Tidak pernah azab yang sehina ini. Bima kanu yafsukun. Disebabkan kefasikan mereka. Falamma atau. Bila mereka melampau. Amman nuhu anhu. Dengan apa yang dicegah mereka daripadanya. Qulna lahum. Kami perintahkan. Kami katakan kepada mereka. Kunu. Jadilah kamu semua. Kiradatan. Monyet. Tetapi perkataan monyet tidak berhenti di situ. Atau kita sebut beruk. Kasar sikit lah. Beruk. Jadilah beruk. Jadilah monkey. Nampak speaking sikit lah. Jadilah monyet. Jadilah beruk. Khasi'in. Perkataan khasi'in yang amat hina. Kenapa hina? Tuan-tuan, monyet saja tidak mungkin kita kata binatang itu hina. Monyet saja. Kita tengok monyet dalam hutan. Kita tengok monyet dalam zoo. Kita tak mungkin kata, oh ini hina. Tidak. Tetapi monyet ini kerana dia asalnya bukan monyet. Dia orang. Maka Allah tukar fizikalnya monyet, namun otaknya manusia. Bayangkan kalau dia jadi monyet dan otaknya monyet, dia pun tak kisahlah. Yang menjadi masalahnya bagi dia ialah fizikalnya monyet, fizikalnya babi, otaknya manusia. Kita tuan-tuan, tengok jerawat tu batang muka pun kita rasa dah malu nak menghadap orang. Itu jerawat bukan jadi monyet. Dia jerawat. Sebab apa? Tak kita fikir ni keaiban ni ada jerawat. Kalau orang kata ni jerawat manis ni, tak adalah, kita malu. Atau adalah sikit kecacatan kita. Ada cacat-cacat, kita malu nak jumpa orang. Itu bukan tukar jadi binatang.
Kadang keluar ubang 2-3 orang, kita pun malu. Malu. Ini tuan-tuan bayangkan manusia, fizikalnya monyet, otaknya manusia. Dan dia melihat dirinya berbulu, monyet. Dan dia tak mampu bercakap, melainkan bahasa monyet. Tapi akalnya berfikir seperti manusia. Bila orang yang beriman yang buat pagar, tengok orang sebelah macam diam, biasa bunyi juga. Karaoke sikit-sikit, tak bunyi karaoke. Hairan juga kenapa tak bunyi karaoke. Kenapa tak bunyi nyanyi-nyanyi, hibur-hibur tak bunyi. Mercung-mercung pun tak bunyi dah. Biasa bunyi mercung pun ada. Umpama dia. Maka mereka cuba menjenguk. Tiba-tiba mereka melihat monyet yang banyak. Dan babi-babi yang menyondok. Lalu monyet dan babi ini memasuki tempat mereka. Dan mencari saudara mereka. Lalu mencium baju-baju dan juga mencium saudara mereka sambil menangis. Sedih. Tapi mereka tak boleh kata apa. Lalu orang beriman yang mencegah berkata, kami dah cakap dulu. Lalu mereka mengangguk-ngangguk. Ya. Mengangguk menunjukkan mereka faham sekarang, tapi mereka tak boleh cakap apa. Bayangkan kehinaan ini yang Allah sebut, kunu qiradatan khasi'in. Jadi monyet yang hina. Kenapa hina? Sebab dia daripada manusia, bukan monyet. Kemudian, dia pula otak manusia, tapi fizikal monyet. Otaknya manusia, fizikalnya babi. Tuan-tuan bayangkan macam mana penghinaan. Dan kemudian Allah Ta'ala musnahkan mereka selepas beberapa hari. Mereka bertukar. Tiada keturunan daripada mereka. Ini Karl Marx ataupun kita katakan Darwin, dia tak baca sejarah habis. Maka dia kata manusia ini berasal dari monyet. Dia ingat ada keturunan. Monyet tadi tak ada keturunan. Dimatikan oleh Allah selepas 3 hari. Demikian juga babi. Dimatikan. Yang babi-babi dalam hutan tu tak mati. Ni orang yang jadi babi. Orang yang jadi monyet. Allah tak lahirkan daripada mereka keturunan. Tuan-tuan bayangkan manusia itu kau jadi monyet. Bukan dia nafsu nak makan pun tak ada. Manusia dia itu kau jadi monyet. Ada tak nafsu nak makan? Tak ada. Apa tu nafsu nak bersama dengan pasangan dia? Tak ada nafsu. Bagaimana mungkin ada pasangan? Sebab mereka bukan monyet asli. Mereka monyet yang akibat daripada kejahatan mereka. Ini kesudahan mereka. Baik, kalau kita perhati ayat ini, Allah Ta'ala tak beritahu satu kelompok lagi selamat atau tidak. Kita katakan penduduk negeri Ailah ini ada 3. Satu golongan cegah kemungkaran. Satu golongan yang mendiamkan diri. Mereka cegah dalam hati. Dan mereka juga tegur orang yang cegah. Tak payah cegah-cegah lah, puak-puak ni bukan dengar cakap. Bukan dengar kata, tak payah ceramah-ceramah lah. Dia ni tak dengar cakap, Ustaz. Orang macam ni biar tunggu azab je. Golongan ini. Golongan ini mengambil sikap sudah berputus asa untuk dakwah dan mengambil sikap berdiam diri dalam hati. Cegah kemungkaran. Dengan ayat ini Allah tak sebut mereka selamat atau tidak. Allah menyebut golongan yang cegah kemungkaran selamat. Dan Allah menyebut golongan yang melanggar perintah Allah bala. Habis golongan yang diam, di mana mereka? Golongan ini apakah diselamatkan? Ya, mereka juga diselamatkan. Tapi kenapa Allah tak mention mereka? Sebab mereka tak punya nilai. Mereka tak ada benda untuk dipuji oleh Allah. Kerana mereka diam mencegah kemungkaran. Adapun yang mencegah kemungkaran, Allah Ta'ala ada sebab untuk puji mereka. Kerana mereka melaksanakan perintah Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita cegah kemungkaran, kemungkaran tak berubah. Lalu apakah kita kata bubarlah, berhentilah? Tidak. Kerana itu Allah muliakan kami. Allah muliakan kita. Kenapa? Kerana adanya tanggungjawab kita. Tapi orang tak nak cegah kemungkaran, Allah tak akan muliakan kamu. Ya, kalaupun Allah tak hina kamu, mereka tak kena azab yang mendiamkan diri, yang mencegah dalam hati. Tapi Allah tak sebut pun kemuliaan mereka. Tentang kita ni nak biar Allah sebut kemuliaan kita. Masalah berjaya atau tidak, bukanlah satu natijah yang menjadi ukuran kedudukan kita di sisi Allah. Kerana ada Nabi-Nabi secara zahirnya seperti tidak berjaya dan dakwah. Seperti zahir. Sebenarnya berjaya itu bila kita melaksanakan perintah Allah. Tuan-tuan yang boleh solat dan menjaga solat, walaupun kita tak khusyuk, kita sudah dianggap berjaya. Sebab kita berjaya jaga solat berbanding yang tak solat. Maka kejayaan itu bermula daripada kita mengikut perintah Allah. Jadi kalau kita tengok kemungkaran, maka cegah. Kalaupun tak berubah, kalaupun kita cuma satu individu yang kita cegah ni negara, tak mungkin negara akan dengar cakap kita. Facebook kita ada 2 je friend. Isteri kita dengan anak kita. Masakan boleh ubah. Lainlah Facebook kita ada 2 bilion atau 2 juta orang. Mungkin suara kita seperti suara halilintar, kuat. Ni kita yang like, bini kita, anak kita. Kadang-kadang 3 like sebab kita terlike sendiri.
Tapi tak apa. Dalam wall kita, Allah jadi saksi, kita cegah kemungkaran. Dalam wall kita, Allah jadi saksi, kita menyuruh kebaikan. Bukan kita pendiam-diam, tak cakap apa. Kita tahu kita tak mampu ubah apa-apa dengan izin Allah. Namun Allah nak tengok sejauh mana kesungguhan kita. Maka inilah kisah yang kita ambil akibat pada malam ini. Jadilah golongan yang mencegah kemungkaran walaupun benda tak berubah. Walaupun kita tahu orang ni mungkin akan dibinasakan, mencegah, tetap mencegah. Supaya pengajaran, peringatan terus menjadi asas dalam kita menyebarkan perintah Allah Ta'ala. Wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.